Assalamualaikum. Dalam video ini, kami akan berkongsi mengenai sejarah bahasa Melayu awal. Bahasa Melayu telah mengalami perkembangan dan telah berevolusi mengikut zaman. Zaman pertama yang telah wujud ialah zaman bahasa Melayu awal. Pada zaman tersebut, bahasa Melayu yang digunakan ialah bahasa Melayu Purba dan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu Purba wujud pada zaman prasejarah. Menurut Asma Haji Omar, bahasa Melayu Purba dituturkan oleh kelompok Melayu Dutro. Mereka menggunakan bahasa ini dalam bentuk lisan. Oleh itu, bahasa Melayu Purba tidak wujud dalam bentuk tulisan. Bagi bahasa Melayu kuno pula, menurut Abdul Rashid dan Ahmad Johari Muai, bahasa Melayu kuno bermula pada abad ke-4 Masihi. Hal ini adalah kerana terdapat pertemuan prasasti bahasa Melayu Dong Yen Chow di Teluk Loring, Vietnam pada abad tersebut. Melalui bukti-bukti yang telah ditemui, jelas bahawa bahasa Melayu kuno telah tersebar luas pada zaman tersebut. Seterusnya adalah bukti penemuan prasasti-prasasti bahasa Melayu kuno. Terdapat pelbagai prasasti yang ditemukan di beberapa tempat di Asia Tenggara, terutama sekali di Sumatera dan Jawa, dan prasasti-prasasti ini kebanyakan bertarikh pada abad ke-7 Masihi. Prasasti-prasasti yang ditemui kebanyakan menggunakan tulisan-tulisan daripada India atau tulisan daripada pengaruh tulisan India seperti tulisan Devanagari, Pallava, Vanki, Jawa kuno, Kawi dan lain-lain. Antara prasasti yang ditemui ialah prasasti Telaga Batu, ditemukan di Telaga Batu, Sumatera Selatan, dan prasasti ini bertarikh 685 Masihi. Seterusnya, prasasti Talang Tua. Prasasti yang ditemukan di Talang Tua, di Palembang, Sumatera Selatan, prasasti ini bertarikh pada 684 Masihi. Seterusnya, prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Kota Kapur, di Pulau Bangka, prasasti ini bertarikh pada 686 Masihi. Prasasti Karang Berahi yang ditemukan di Karang Berahi, prasasti ini bertarikh pada 686 Masihi. Seterusnya, prasasti Kedukan Bukit ditemukan di sebuah tempat di Palembang, prasasti ini bertarikh pada 683 Masihi. Seterusnya, saya akan bincangkan ciri-ciri bahasa Melayu awal. Ciri-ciri bahasa Melayu awal terdiri daripada dua ciri-ciri iaitu sistem tulisan dan ejaan bahasa Melayu awal dan kosakata bahasa Melayu awal. Ciri-ciri tulisan bahasa Melayu awal. Pada sistem tulisan bahasa Melayu kuno, terdapat tulisan yang berasal dari India iaitu Devanagari, Vanki serta Pallava, dan mempunyai pengaruh tulisan dari India iaitu tulisan Kawi dan Jawa kuno. Sistem tulisan Pallava adalah tulisan yang paling awal digunakan pada bahasa Melayu kuno. Kata pinjaman Sanskrit mempunyai kaitan dengan budaya India dan agama bagi Hindu serta Buddha. Bahasa Sanskrit juga bahasa bagi sebuah pentadbiran dan bahasa ilmu bagi sesuatu masyarakat. Tulisan Pallava hanya digunakan kepada golongan istana. Tulisan Kawi dan Nagiri digunakan dalam sistem bahasa Melayu awal. Kosakata bahasa Melayu awal. Ketika bahasa Melayu masih kekurangan kosakata untuk mencipta makna yang baharu, bahasa Melayu kuno meminjam bahasa Sanskrit untuk mencipta kosakata. Seterusnya, terdapat beberapa perbezaan bentuk kata pada zaman bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu moden ialah huruf konsonan W ditukar kepada huruf konsonan B, seperti watu bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu moden ditukar kepada batu, dan wuluh pada bahasa Melayu kuno dan ditukar kepada buluh pada bahasa Melayu moden. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang proses pertukaran bahasa Melayu awal ke bahasa Melayu klasik. Proses pertukaran bahasa Melayu awal ke bahasa Melayu klasik bermula ketika kewujudan batu bersurat pada suatu ketika. Antara batu bersurat yang diperkenalkan adalah batu bersurat Terengganu, batu bersurat Pagar Ruyong Minangkabau dan batu bersurat Mieng Tujuh di Aceh. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti pertukaran bahasa Melayu awal ke bahasa Melayu klasik. Namun begitu, batu bersurat yang paling ketara penggunaan bahasa Melayu klasiknya adalah batu bersurat negeri Terengganu. Perbezaan yang dapat dikenal pasti daripada batu bersurat tersebut adalah penggunaan aksara yang tertera padanya. Aksara yang digunakan pakai adalah aksara Jawi. Perkara ini telah membuktikan bahawa penggunaan bahasa Melayu telah digunakan pada dahulu lagi. Selain itu, terdapat juga penggunaan kosakata klasik, kata pangkal ayat, kata ayat panjang dan ayat yang berulang-ulang. Seperti yang diketahui, terdapat cabaran-cabaran yang telah dihadapi sepanjang zaman bahasa Melayu awal yang telah menyebabkan berlakunya perubahan kepada struktur bahasanya. Antara cabaran yang telah dihadapi ialah kurangnya sistem penulisan dalam kegunaan seharian. Ini menyebabkan berlakunya kesukaran untuk masyarakat Melayu Purba untuk mengembangkan bahasa Melayu mereka kerana sistem penulisan yang masih kurang diperkenalkan.
Selain itu, kedatangan pedagang asing daripada China dan India telah membawa kepada percampuran budaya dan bahasa di antara mereka. Antara impak yang telah berlaku ialah penggunaan sistem tulisan Sanskrit dalam kehidupan seharian bahasa Melayu. Situasi yang sama turut terjadi apabila kedatangan pedagang daripada Arab dan Timur Tengah yang telah membawa pengaruh agama dan juga budaya dan bahasa mereka, yang menyebabkan berlakunya pertukaran antara penggunaan kosakata yang lebih kompleks dan luas. Tidak dinafikan bahawa bahasa Melayu awal telah menerima cabaran-cabaran tersebut. Kesimpulannya, bahasa Melayu kuno mempunyai ciri-ciri dan bukti penemuannya yang tersendiri. Bahasa Melayu kuno jelas memperlihatkan pengaruh bahasa Sanskrit, terutama dari segi kata-kata pinjaman. Daripada perbincangan serta bukti sahih yang dikemukakan dengan jelas dalam kajian menunjukkan bahawa bahasa Melayu kuno tersebar luas dalam zaman yang terdiri daripada beberapa buah kerajaan dan empayar seperti kerajaan Thailand Tengah dan Selatan, Cambodia dan juga Kalimantan. Sejajar dengan ledakan teknologi yang semakin memuncak, usaha-usaha pemeliharaan bahasa Melayu kuno hendaklah digalakkan. Hari ini bagi memastikan generasi terbaru pada zaman sekarang masih mengetahui tentang bahasa Melayu kuno di samping memperkasihkan bahasa Melayu moden.